video itu? Yes. Jom kita lihat, okey. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya. Jom kita lihat dulu. Okey. Melaka, sebuah empire paling berpengaruh di dunia satu ketika dahulu. Menjadi tumpuan para pedagang dari timur, barat, utara dan selatan. Lokasinya yang strategik menjadikan pelabuhan Melaka sangat masyhur, setanding dengan pelabuhan-pelabuhan dunia yang lain. Kekayaannya juga mendapat perhatian pelbagai pihak yang mencemburuinya. Waktu itu, Melaka menjadi sasaran kepada puak penjajah yang bertukar ganti. Sehinggalah melenyapkan Empayar Melaka menerusi kesultanannya yang kini hanya tinggal kenangan. Musnahnya Melaka munculnya di Pulau Johor. Di Johor ni walaupun misalnya di Johor Lama ni berulang kali serangan tetapi mereka tetap membina dan mempertahankan. Demi negara atau tanah air tercinta, mereka terpaksa berundur dari satu kota ke kota demi untuk mempertahankan maruah kerajaan Melayu itu sendiri. Rentetan itu, kisah-kisah sejarah Melaka divisualkan menerusi dokumentari ini dengan memaparkan usaha-usaha cari gali dan pemeliharaan daripada pakar-pakar penyelidik tempatan. Menemui ialah hati-hati perdagangan. Berbagai macam pecahan dengan mangkuk, duit-duit siling berbagai zaman. Kita dapati ada bahan asal dari susunan terakota dan batu-batu era Belanda. Dan State High telah pun tiga kali mengalami projek baik pulih, khususnya dari segi bangunan dan juga menukar bumbung. Artifak ialah merupakan bahan khazanah negara, harus dikonservasi, diselamatkan, dilindungi. Khazanah tinggalan sejarah yang tidak ternilai harganya ini dapat disimpan dan diwarisi oleh generasi akan datang. Okey. So, itu berkaitan dengan Melaka, di mana ramai yang sempat bercuti ke Melaka okey, di mana banyak bangunan-bangunan sejarah berkaitan dengan pendudukan Portugis dan juga pendudukan Belanda di Melaka. Jadi anda semua para pelajar tingkatan 2 sangat bertuah kerana anda semua akan mempelajari satu bab yang sangat menarik, iaitu bab 5,
tingkatan 2 iaitu bertajuk Kesultanan Melayu Melaka. Yes, secara umumnya Melaka adalah sebuah negeri yang cikgu bukan saja kamu tapi cikgu sendiri sebenarnya amat menggemari Melaka kerana negeri itu sangat bersejarah dan juga banyak yang kita boleh perolehi daripada Kesultanan Melayu Melaka itu sebenarnya ya. Yes. Bermaksud melawati Malaysia yang bersejarah. Yes, betul. Betul tu ya. Asam pedas ya. Yes, Melaka memang padu ya. Memang padu. Okey. So inilah dia. Okey, daripada cikgu ambil daripada buku teks sejarah tingkatan 2 iaitu berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Bila disebut Melaka ya, kita harus rasa apa tahu? Kita harus rasa bangga, harus rasa meremang bulu roma cikgu ya. Bila sebut Melaka, kerana apa ya? Kerana Melaka ini merupakan satu empayar yang bertahan sehingga 111 tahun ya. 111 tahun. Bermula daripada tahun 1400 sehingga 1511. Jadi itu yang kita rasa macam wow. Okey. Kita kalau nak dibandingkan dengan kita ni baru 63 tahun merdeka. 63. Malaysia baru merdeka 63. Tapi Melaka dah 111 tahun. Jadi barulah diserang oleh Portugis dan dijajah. Okey. Jadi kita ni baru 63 tahun. Adakah kemungkinan bila umur Malaysia ni sampai ke 100 ataupun 150 tahun, adakah kemungkinan negara kita ni juga akan dijajah seperti mana yang berlaku di Melaka? Mungkin. Sekiranya kita tidak bersatu padu. Sekiranya kita tidak memperkuatkan politik kita, pertahanan kita, maka kita juga akan dijajah. Jadi oleh itu kamu generasi-generasi muda ini harus bersatu padu untuk mempertahankan negara kita. Kalau tak ada negara kita, kat mana lagi kita nak tinggal? Kalau kita pergi ke luar negara, adakah kita diterima seperti mana negara Malaysia menerima kita? Tidak. Hanya tanah ini saja yang menerima kita sebagai rakyat. Jadi kita harus pertahankan. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang tidak ada negara. Okey, amat menyedihkan kalau kita menjadi satu bangsa yang tidak ada negara. So kita pertahankanlah negara kita yang ada ni ya. Itu pesanan Cikgu Ulas semua. Baik. Kita lihat di sini. Okey, kemunculan Kesultanan Melayu Melaka adalah sambungan daripada kerajaan masyhur di alam Melayu macam kita belajar sebelum ini. Bab 1 hingga bab 4 kita belajar tentang 7 kerajaan alam Melayu, iaitu kita ada daripada atas cikgu ulang semula daripada atas, iaitu yang pertama iaitu Funan, Champa, Angkor, kemudian kerajaan Kedah Tua, Gangga Nagara dan Sriwijaya serta Majapahit. So ada 7. Okey. Sehabis daripada kerajaan-kerajaan itu, maka bermulalah Kesultanan Melayu Melaka ini. Cantik susunan bab ni ya. Cantik susunan bab ini. Jadi kita faham dan cikgu rasa ini pun kamu telah pelajari semasa sekolah rendah dulu, iaitu Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para Meswara. Okey, itu faham kan? Para Meswara dan menjadi sebuah kerajaan yang unggul dan gemilang. Namun begitu, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka telah berakhir dengan kedatangan Portugis. Jadi kita akan lihat pada hari ini berkaitan dengan Melaka. Okey, jom kita lihat apakah kaitan Melaka ini. Baik, gambaran ini baik, ada yang tanya, para Meswara sebenarnya daripada Malaysia ke daripada Indonesia? Okey. Baik, para Meswara sebenarnya adalah anak raja kepada kerajaan Sriwijaya. Okey, anak raja daripada Sriwijaya. Yang mana para Meswara ini telah diburu oleh kerajaan Majapahit menyebabkan para Meswara telah lari pergi ke Temasek dulu. Dan Temasek tu sekarang ini dipanggil Singapura, dan kemudian daripada Temasek barulah beliau berpindah pergi ke Johor, dan daripada situ mereka pergi ke Melaka. Dan pada waktu itu Melaka hanyalah sebuah perkampungan nelayan. Dan lepas tu
kalau kita lihat ada peristiwa dalam video tu kan, di mana peristiwa sang kancil menendang anjing peliharaan Parameswara itu, 2 ekor anjing yang ditendang masuk ke dalam parit. Maka daripada situ Parameswara menyatakan bahawa negeri ini, kawasan ini sangat sesuai untuk dijadikan negeri. Kemudian beliau bersandar di sebelah pokok, di bawah pokok. Kemudian dia tanya kepada orang-orang dia, apakah nama pokok ini? So orang-orang situ kata apa? Oh, ini pokok Melaka. Jadi Parameswara kata bahawa better namakan tempat ini sebagai Melaka. Yes, ini cerita sebenar. Ini memang cerita sebenar. Sebenarnya dia lari. Dia lari sebenarnya. Adakah pokok Melaka sampai hari ini? Ada. Memang ada. So kalau kamu cari memang ada pokok Melaka tu lah di kawasan tu ya. Jadi inilah dia gambaran Istana Sultan Mansur Shah dalam buku sejarah kamu ada nanti. Ada sesiapa kat sini yang dah dapat buku teks ke? Ada dah dapat buku teks ataupun yang dah ambil buku teks? Tak ada ataupun mungkin yang dah download buku teks ke? Kalau belum, boleh ambil daripada grup WhatsApp cikgu. Ya, kat internet pun ada. Dekat dalam grup WhatsApp pun cikgu ada letakkan, boleh download ya. Nak print boleh, nak buka dalam skrin yang kedua pun boleh. Ya. Baik. Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya siapa yang mengasaskannya? Kesultanan Melayu Melaka, ingat macam cikgu cakap tadi, diasaskan oleh Parameswara pada sekitar tahun 1400. Dan anda semua telah mempelajarinya semasa anda berada di tahun 4. Cuma mungkin anda tak ingat. Al-maklumlah kan. Kamu semua guna pakai apa? Peribahasa apa? Barang yang lepas jangan dikenang. Itulah. Sebab tu lupa. Lupa keingat. Kan. Sebab ramai kat sini yang mungkin akan menggunakan peribahasa barang cikgu, barang yang lepas jangan dikenang. Langsung apa yang dipelajari pada tahun 4 lupa. Baik, Nadine. Tak apa Nadine. At least ingat-ingat lupa. Banyak yang ingat. Ini ramai yang lupa-lupa ingat. Banyak lupa daripada ingat. Itu problem. Jadi, biarlah ingat-ingat lupa. Tak apa. Jangan lupa-lupa ingat. Baik. Jadi, itu sebenarnya. Baik, kita lihat. Kamu dah belajar, dia punya detail dia pada tahun 4 itu. Dan Kesultanan Melaka sebenarnya adalah kelangsungan, maknanya sambungan daripada kerajaan-kerajaan yang masyhur di alam Melayu, iaitu kerajaan-kerajaan yang 7 kerajaan alam Melayu itu. Baik, Parameswara sebenarnya berjaya memilih lokasi yang sesuai untuk mengasaskan kerajaan, dan pemilihan inilah menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul di alam Melayu. Dan kalau kita lihat di sini ada satu peta dekat atas tu, dalam buku teks, inilah dia gambaran di mana muara sungai tempat pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita lihat di sini, inilah dia kawasan dia. Dan sekarang ni kawasan ni masih ada lagi tau, dekat-dekat dengan Formosa tu, yang mana ada sungai yang masuk ke laut. Di situlah kawasan perdagangannya sampai sekarang ada lagi. Kalau kamu nak pergi Melaka, memang ada tempat tu, dan ada lagi feri untuk kamu naik dan melawat kawasan Sungai Melaka ni. Mengimbas kembali zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Ya. Ada. Cikgu pernah pergi pada waktu malam lagi lah. Memang cantik kiri kanan tu dengan rumah-rumah lama, rumah-rumah Portugis. Kemudian ada rumah-rumah Melayu. Memang ada. Memang ada. Nanti tanya-tanyalah ya. Tinggal kat Swiss Garden. Memanglah tinggal kat Swiss Garden memang tak dapat lah kan. Alright. So kita lihat pemilihan lokasi yang strategik. Kenapa dikatakan strategik? Jom kita lihat iaitu dia berada di muara Sungai Bertam yang juga dikenali sebagai Sungai Melaka. Yes, betul Aina Mardiah. Yang ada Kampung Morton. Yes, betul. Memang cantik. Kalau ada kesempatan pergi Melaka, ajak ayah dengan mak kamu naik feri itu untuk
melalui kawasan Sungai Melaka tu. Memang satu pengalaman yang terbaik. Okey. Jadi itu sebenarnya. Baik. Pada asalnya muara sungai ini merupakan sebuah perkampungan nelayan asalnya dan tempat berjual beli serta pertukaran barang dagangan ya. Dan kita lihat kenapa lokasi ini dikatakan strategik. Yang pertama sebab dia menjadi laluan perdagangan. So kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama antara timur dan barat membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Iaitu kalau kita lihat di dalam peta ni, bila angin monsun timur laut, maka pedagang-pedagang daripada China akan berlayar pergi ke Melaka. Selama 6 bulan. Kemudian apabila angin monsun barat daya pula bertukar pula daripada angin monsun timur laut bertukar kepada angin monsun barat daya yang bertiup ke arah sana, maka pedagang Cina akan balik semula ke negara China. Begitu juga kalau kita lihat begitu juga kalau lihat. Kopi sampai. Terima kasih banyak sayang. Baik. Kemudian apabila para pedagang barat pula dia nak datang ke Melaka, mereka akan ikut angin monsun barat daya, dan apabila mereka nak pulang, mereka akan tunggu angin monsun timur laut. Jadi itu yang berlaku di Melaka. So, kalau kita lihat, dia menjadi laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Itu pertama. Ingat strategik kerana apa? Laluan perdagangan. Baik. Kedudukan strategik kita nak bincangkan sikit. Kedudukan strategik amat penting dalam pengasasan sebuah kerajaan. Bincangkan. Memang kedudukan strategik ni amat penting. Kerana apa? Kalau kita lihat seperti Melaka, apabila kedudukan strategik menyebabkan semua pedagang akan boleh sampai ke tempat itu dan berniaga. Dan ini menjadikan tempat itu masyhur, terkenal dan juga sesuai untuk ditubuhkan kerajaan. Itu satu. Itu zaman Melaka. Kalau zaman sekarang, kamu tahu tak, satu-satunya negara yang sangat strategik dari segi perdagangan, iaitu apa tahu? Iaitu Singapura. Kalau kita lihat zaman sekarang, zaman sekarang ini di mana Singapura menjadi sangat strategik. Sebab apa? Pedagang Cina boleh sampai, pedagang barat pun boleh sampai. Jadi kedudukan di tengah-tengah tu sangat-sangat strategik. Yes, alright. So itu sebenarnya pentingnya kedudukan strategik ni ya. Baik, yang pertama, lokasi laluan perdagangan. Strategik laluan perdagangan. Yang kedua, bentuk muka bumi. Di mana kita lihat Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan dan menjadi panduan kapal dagang. Maksudnya apa? Maksudnya di belakang kawasan Melaka ni ada gunung ganan dan bukit bukau. Jadi ini boleh menjadi satu pertahanan di mana kalau serangan daripada negara-negara atau negeri-negeri daripada Pahang ke, daripada Kelantan ke, kalau mereka nak serang maka ada bukit bukau itu. So akan melindungi Melaka, itu satu. Kemudian bukit bukau itu juga akan menjadi panduan di mana kalau katakan pelayar sampai ke laluan Melaka, mereka akan lihat, ada gunung di situ. Gunung itu menandakan, bukit itu menandakan, kita dah sampai Melaka. Nampak tak? Sebab zaman dulu dia tak ada ni tau. Dia tak ada radar, dia tak ada signboard. Tengah-tengah laut mana ada signboard, kan? Jadi mereka tengok pada kiri kanan. Bukit ni, maknanya bukit ni kita dah sampai ke Melaka. Jadi bukit-bukit itu menjadi panduan. Macam tu juga kalau kita belajar, ingat tak bab sebelum ini, iaitu berkaitan dengan Kedah Tua. Macam mana orang boleh sampai Kedah Tua? Kerana mereka melihat satu gunung, iaitu dipanggil Gunung Jerai. Bila tengok je Gunung Jerai, kita dah sampai Melaka. Macam tu sebenarnya. Ya, betul. Mereka merujuk kepada buruj untuk menentukan arah mereka ke? Yes, betul. Waktu malam saja, ya betul. Pada waktu siang mereka menggunakan kompas.
Namun kompas tidak menentukan kamu dah sampai ke belum. So, bagaimana nak menentukan kamu dah sampai ke tempat tu atau tidak? Apabila kamu tengok ada gunung di tepi tu ataupun ada bukit, okey, di kawasan darat itu, maka kamu kata, oh, darat ini bermakna gunung ini atau bukit ini. Oh, yeah, kita dah sampai Melaka. Macam sekarang ni kita landmarks lah. Kalau kita tengok kita lalu, contohnya mak bapak kamu bawa kereta, kamu tertidur, kemudian kamu terjaga kan, kat mana ni? Kemudian kamu tengok dekat luar, oh, ada bangunan KLCC. Kamu akan kata apa? Kita dah sampai KL rupanya. Sebab apa? Ada landmarks. Iaitu KLCC. Itu tandanya, okey, menjadi panduan. Okey, bagus Cristiano. Itu cara dia. Okey, bentuk muka bumi ini. Bagus. Yes, Melaka sangat strategik. Okey, ada Bukit Bukau tu. So, laluan perdagangan, bentuk muka bumi. Kemudian yang ketiga, benteng pertahanan, di mana pokok-pokok bakau dan pokok api-api yang macam ni, kamu tengok pokok bakau api ni, yang terdapat di pesisir pantai pula, menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Kamu pun fikir, macam mana Okey, macam ni. Bayangkan kalau katakan ada orang, ada kita katakan pihak-pihak yang nak menyerang Melaka contohnya. Katakan mereka naik kapal, mereka kalau nak menyerang, mereka akan mendaratkan tentera dulu, betul? So bila nak mendaratkan tentera, mereka akan mendaratkan di tepi. Di tepi-tepi pantai kerajaan Melaka. Masalahnya, tepi-tepi pantai Melaka tu banyak pokok bakau ni dan pokok api-api ni yang mana kapal tak boleh sampai ke tepi pantai. Jadi mereka tak ada laluan untuk lalu kat tepi dan turunkan tentera. So tak boleh parking kat tepi tu. Mau tak mau mereka kena berdepan dengan kerajaan Melaka. Maknanya berdepan dengan kawasan pelabuhan Melaka. Jadi mereka tak ada ruang untuk serangan itu. Maka pokok bakau dan api-api ini menjadi benteng pertahanan. Nampak tak yang ini kan? Dalam buku teks ditunjukkan okey ada pokok bakau di kanan dan kiri itu. Jadi ini okey telah menjadikan Melaka itu selamat daripada serangan-serangan kapal lah. Itu sebenarnya benteng pertahanan. So, okey, lokasi strategik iaitu laluan perdagangan, bentuk muka bumi, kemudian yang ketiga benteng pertahanan. Yang keempat, okey, kalau kita lihat yang keempat Pelabuhan Melaka terlindung daripada angin monsun. Okey, kita lihat tadi angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Muara sungai yang terletak di Selat Melaka ni terlindung daripada tiupan angin monsun. So keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh. Berlabuh ni maknanya parking lah. Parking di Pelabuhan Melaka dengan selamat. Macam mana tu? Okey, jom cikgu tengok Cikgu bagi contoh Okey, kita lihat di sini nampak dah ni. Okey, angin monsun timur laut ni yang cikgu yang ada kat atas ni, angin monsun timur laut itu dia bertiup ke arah Melaka. Tetapi di tengah-tengah tengah-tengah Semenanjung Malaysia ada banjaran Titi Wangsa yang menyebabkan angin itu telah dihalang oleh Bukit Bukau. Menyebabkan angin yang sampai ke Melaka hanya angin yang sikit-sikit aja daripada angin monsun timur laut. Okey, sebab Melaka betul-betul kat tengah tu kan. Kemudian, okey, kalau angin monsun barat daya pula, okey, bila dia bertiup daripada sini, okey, dia akan dihalang oleh banjaran yang ada di Sumatera ni. Jadi hanya ada sikit-sikit sahaja angin yang sampai ke Melaka. So Melaka sangat strategik sebab apa? Terlindung daripada angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Nampak tak? Jadi perairan dia tenang aja. Ya, Selat Melaka dalam. Tapi dia tak melebihi 100 meter lah. Tak melebihi 100 meter. Okey, jadi ini kalau kita lihat, inilah menyebabkan Melaka sangat strategik. Okey, sebab tu kalau kamu lihat kalau kamu pergi ke Port Dickson, cikgu tahu ramai yang pernah pergi Port Dickson, betul tak? Bandi-banda kat tepi pantai berkelah semua kan dekat Port Dickson. Mesti kamu perasan bahawa ombak-ombak yang ada di Port Dickson, Port Dickson di Melaka, semuanya ombak yang kecil-kecil.
Dia tak ada yang ombak besar-besar, yang ganas-ganas, tak ada. Okey. Dia ombak yang kecil-kecil. Kerana apa? Kerana angin monsun tak sampai ke Melaka. Jadi nampak tak, Melaka sangat strategik. Kapal boleh berlabuh dan juga kapal selamat daripada tiupan angin monsun. Kan? Jadi kalau kamu pergi ke PD, kamu akan perhati apa tahu? Kenapa ombak dia kecil-kecil? Sebab angin monsun timur laut dan barat daya tak sampai ke situ. Dan ini menyebabkan kapal boleh berlayar ke Melaka dengan tenang. Ya, betul. Memang kat Selat Melaka ada juga kapal-kapal yang karam. Kapal-kapal yang karam tu mungkin akibat daripada serangan lanon, kemudian kebocoran yang berlaku. Okay, itu sebenarnya lah. Orang takut nak ambil emas dan yang ada dalam kapal tu kerana banyak sebab. Pertama kerana ada yang sumpahan satu. Ada juga yang sebenarnya kapal-kapal itu adalah hak milik kerajaan, yang mana anda tidak dibenarkan untuk keluarkannya. Itu. Okey, dan yang kedua ianya terlalu dalam. Ya, betul. Okey, ya, kalau kapal yang parking boleh jadi tak stabil kalau ada angin monsun. Sebab angin monsun biasanya akan bawa ribut. Okey, ribut, angin yang kuat akan membawa ombak yang besar. So bila bawa ombak yang besar menyebabkan sukar untuk kapal berlabuh. Okey, tempat mana je yang ada angin monsun? Ada. Contohnya di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang. Kamu lihat Kelantan, Terengganu, Pahang. Sekarang ni kan musim banjir kan? Kamu tahu tak, Pahang tu musim banjir sebab apa? Sebab angin monsun timur laut membawa air hujan yang banyak. Membawa air hujan yang banyak dan angin yang kuat, menyebabkan sana banjir. Hurricane tak ada, pandai. Ribut adalah. Ribut je ada. Hurricane tak ada. Okey. Jadi inilah menyebabkan kita kata apa? Melaka strategik. Sebab terlindung daripada angin monsun. Yes. Betul. Okey. Jadi kalau kita lihat Parameswara sebenarnya bijak memanfaatkan lokasi yang strategik ini. Dan alam semula jadi dia gunakan kepada sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah pelabuhan yang maju. Jadi kebijaksanaan ini telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Jadi apa yang kita boleh jadikan manfaat iaitu apa tahu? Kita haruslah menghargai alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan. Kita kena hargai alam sekitar. Jadi apa yang paling penting, kita kena tahu keliling kita ni alam sekitarnya macam mana. Dan kita kena blend dengan alam sekitar. Jangan kita potong pokok sesuka hati, bersihkan kawasan sesuka hati. Kita kena lihat, semua ini akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Contoh macam berlaku banjir. Banjir kilat di mana? Mungkin di Selangor, mungkin di Pahang, mungkin di Kelantan. Akibat pembalakan itu menyebabkan air hujan itu turun dengan banyak, tidak sempat diserap oleh bukit bukau dan juga tanah, menyebabkan air itu langsung masuk ke sungai dan sungai telah paras air sungai akan naik dan menyebabkan banjir. Itu semua kamu boleh belajar dalam subjek geografi. Cikgu tahu sebab cikgu pun ajar geografi. Cikgu pun ajar geografi. Sebab tu cikgu tahu. Baik. Bagus. Baik. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Gemilangnya Kesultanan Melayu Melaka ya. Kita lihat Kesultanan Melaka berkembang dari sebuah perkampungan nelayan. Asalnya kampung nelayan dia. Dia menjadi satu kerajaan yang masyhur, yang popular. Sehingga kan kalau kita lihat sehingga kan negara tamadun Rom pun mengenali Melaka. Sampai kerajaan Chola pun mengenali Melaka. Sampai kerajaan Cina pun mengenali Melaka. Seluruh dunia tahu tentang Melaka. Jadi hebat. Yes, Jadi banyak faktor yang telah menyebabkan kerajaan ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang gemilang di alam Melayu. Kalau ramai orang respect, patut tahu Melaka. Memang ramai yang tahu pasal Melaka, tahu? Ramai? Ramai yang tahu pasal Melaka. Kan? Jadi tak ada masalah tentang itu.
Okey. Baik, kenapa ada yang seram Melaka? Of course lah. Of course lah. Bila sesuatu itu terkenal, okey, apabila sesuatu negara itu terkenal, sudah tentulah ada yang ingin memilikinya. Okey. Namun begitu, kita harus ingat bahawa uh, tentang ada yang bertanya tentang apa tahu? Tentang kenapa kalau dah terkenal, kenapa Portugis tetap menyerang dan kenapa tak ada orang lain yang bantu. Okey, ceritanya begini. Sebenarnya Melaka memang terkenal. Malah Portugis ingin menyerang. Okey, ingin menyerang Melaka dan memiliki Melaka sebab sebagai pusat pelabuhan, boleh kawal, boleh mengawal dan mengambil semua bahan mentah dan juga mengawal perdagangan. Dan sebenarnya ada satu kerajaan yang telah memberi bantuan, cuba memberi bantuan, iaitu kerajaan Turki Uthmaniyah. Daripada Turki dah hantar 2 kapal, kalau tak salah cikgu, 2 atau 3 kapal yang telah dihantar untuk membantu Melaka pada ketika serangan Portugis itu. Tetapi kapal-kapal itu tak sempat sampai ke Melaka kerana telah dihalang oleh Portugis di India. Yes, okay. Jadi itu sebab mereka tak dapat nak selamatkan. And then kita fikir satu ya. Walaupun kita kata, oh kenapa negara lain tak bantu kita? Ya, sebenarnya Melaka power. Kenapa negara lain tak membantu kita ke Melaka? Kenapa dibiarkan saja Melaka menentang Portugis sendirian? Sebenarnya kekalahan Melaka bukan kerana Portugis kuat tau. Sebenarnya Portugis menentang Melaka, kalau tak salah cikgu, serangan tu hampir berlaku 42 hari tau. Kalau tak silap cikgu lah, tapi memang lama. Bukan sehari, bukan 2 hari. Hampir 42 hari serangan Portugis ke atas Melaka. Tak kalah-kalah Melaka. Tak kalah-kalah. Sampai Portugis tu dah sebenarnya dah give up. Sebenarnya Portugis dah give up. Tetapi oleh kerana ada orang dalam daripada Melaka seperti Si Kitol dan ada beberapa orang lagi yang telah membocorkan rahsia pertahanan Melaka kepada Portugis. Ya, kemudian ada askar-askar upahan yang telah lari. Itulah punca di mana Portugis akhirnya berjaya mengalahkan Melaka. You see? Yes. Itu sebenarnya. Nampak tak? Sebenarnya, that's what cikgu cakap. Kesimpulan yang kita boleh buat apa tahu? Sebenarnya, kekalahan kita sampai sekarang lah teladannya, kekalahan kita bukan kerana kita ni lemah. Bukan. Tetapi ada musuh dalam selimut. Orang-orang kita sendiri yang menjadi pengkhianat. Itu sebenarnya. Sebenarnya kita ni kuat. Okey, orang-orang dulu memang kuat, bersatu hati. Tetapi ada juga 2-3 orang yang mengambil kesempatan membocorkan rahsia kepada Portugis. Nampak? Jadi kesimpulannya, kemusnahan sesuatu kaum itu bukan kerana orang lain, tetapi kerana orang kaum tu sendiri yang membelot. Dan ini berlaku di mana-mana kawasan di dunia. Memang berlaku. Mana-mana kawasan di dunia, kebanyakan kekalahan berlaku akibat apa? Akibat pembelotan oleh orang sendiri. Orang sendiri. Ya, jadi kesimpulannya kita semua ni harus bersatu hati. Kita jangan membelot terhadap negara kita. Okey, sebab apa? Inilah negara kita yang kita nak tinggal. Inilah negara kita. Mana lagi kita nak tinggal? Ini je lah. Pertahankannya. Bersatu, pertahankannya. Okey? Baik. Bagus. Okey. Seterusnya. Kita lihat, faktor-faktor kegemilangan. Okey, kegemilangan Kesultanan Melaka ni disebabkan oleh faktor-faktor kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap dan ada undang-undang yang tersusun. Okey, faktor kegemilangan, cikgu ulang balik apa tahu? Iaitu raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap, okey, kemudian perundangan yang tersusun, undang-undang yang tersusun. Raja, pentadbiran, undang-undang. Jom kita tengok. Kepemimpinan raja
Raja kita tahu adalah ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa yang tertinggi. Okey. Dan kenapa mereka berkuasa yang tertinggi? Kerana kalau kita lihat seperti Kesultanan Melaka iaitu mereka daripada keturunan Raja Palembang. Palembang tu di mana? Palembang tu Sriwijaya. Ingat Palembang ialah Sriwijaya. So, berdasarkan teks ataupun buku Sulalatus Salatin, pemerintah Melaka sebenarnya berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusur galur, maknanya berketurunan daripada Iskandar Zulkarnain. Siapa Iskandar Zulkarnain? Iskandar Zulkarnain sebenarnya adalah seorang raja yang sangat berkuasa pada satu ketika dahulu, dan beliau telah menjajah sehingga ke India dan sampai ke kerajaan Cina pada satu ketika dahululah. Itu Iskandar Zulkarnain. Yes, betul Hazim Uli. Iskandar Zulkarnain juga yang telah membina tembok Ya'juj Ma'juj. Itu cerita lain. Nanti kita cerita lain Baik. Susur galur ini memberikan taraf kedudukan, maknanya keturunan ini telah menyebabkan ianya memberikan taraf yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Sebenarnya Faris Hamzah, ada yang kata nama dia Alexander the Great, tetapi harus diingat Alexander the Great dengan Iskandar Zulkarnain adalah orang yang berbeza. Orang yang berbeza bukan orang yang sama. Bukan orang yang sama. Even though Iskandar dalam bahasa Inggeris dipanggil Alexander. Iskandar tu dalam bahasa Inggeris dipanggil Alexander. Tetapi bukan Alexander the Great. Yes. Betul. Sebenarnya banyak nama-nama yang Inggeris sebenarnya adalah nama yang daripada bahasa Arab juga. Contohnya kalau kita tahu macam Abraham. Abraham sebenarnya adalah nama Arabnya ataupun nama Melayunya adalah Ibrahim. Noah sebenarnya adalah Nuh. Betul. Jadi itu sebenarnya. So Alexander ialah Moses ialah Musa. Yes. Jesus ialah Isa. Yes. Jadi itu sebenarnya lah. Adam is Adam. Kan? Adam is Adam lah. Kan? Jadi macam mungkin nama cikgu pun ada kot. Kalau di sini mungkin dipanggil Cikgu Rafi. Tapi kalau di luar negara mungkin panggil Rafael kot. Baik. Mungkin. Alright. Baik. Betul. Kan cikgu kan jauh Amerika. Daripada Amerika. Orang Amerika tak panggil Cikgu Rafi tak. Dia orang panggil Justin Bieber. Seterusnya. Peranan yang unggul. Nani. Cica. Tak. Baik. Jom. Keturunan Raja Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, peranan yang unggul. Di mana kalau kita lihat raja mempunyai pelbagai peranan, ada fungsi. Pelbagai yang fungsi, iaitu raja menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran Melaka. Raja juga adalah ketua angkatan tentera, raja yang mengetuai hubungan diplomatik, raja yang menyelaraskan kegiatan ekonomi, menjadi ketua agama Islam, dan menegakkan keadilan. So peranan raja sangat penting pada suatu ketika dahululah. Sebab itu Kesultanan Melaka sangat masyhur, terkenal. Kita tengok faktor kegemilangan sebab apa? Raja tu adalah keturunan Raja Palembang dan juga peranannya yang unggul, dijalankan peranannya dengan baik. Kemudian Raja-Raja Melaka, Sultan Melaka dulu ada daulat dan ada alat kebesaran. Kepimpinan raja juga dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka serta pelbagai institusi kerajaan seperti apa? Ada adat istiadat, istana dan alat kebesaran diraja. Jom kita tengok Daulat tu apa? Daulat tu ialah kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Sebab itu rakyat
bila raja lalu ramai-ramai kan, raja lalu dengan rombongan-rombongan dia kan, rakyat akan berkumpul kat tepi dan rakyat akan kata apa tau? Daulat tuanku, daulat tuanku. Daulat tuanku tu apa? Maknanya adalah kuasa tertinggi terhadap tuanku. Kuasa tertinggi terhadap raja. Jadi itu maksud daulat. Dan sebagai rakyat, kita mengakui kedaulatan raja. Dengan cara apa? Kita kena memberikan taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Dan raja pula, dia ada alat kebesaran di raja. Seperti ada cap mohor. Ni cap mohor sultan. Okey, kalau ada cap mohor sultan bermakna surat itu, surat perintah raja itu menjadi valid dengan cap sultan itu. Kemudian ada nobat. Nobat ni ialah alat muzik. Ni contoh alat muzik diraja. Nobat diraja. Ada gendang, kemudian ada gong, ada serunai. So dia ada, kalau raja nak masuk pergi ke balai ke balai yang penyembahan tu kan, ke balai yang ada istiadat tu, maka akan diiringi dengan bunyi-bunyi daripada nobat diraja ni. Itu alat muzik diraja. Barulah sesuai dengan alam Melayu. Kan? Takkanlah raja kalau masuk duduk di kawasan, di tempat persembahan dia itu, tempat dia punya adat istiadat tu, takkanlah datang-datang dengan bunyi muzik moden kan, dia macam dups 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 dups, raja masuk dups dups dups, melampau sangat kan. Tak ada bunyi hip hop macam tu tak ada. Jadi dia guna alat nobat diraja tu. Okey. Baik. Kemudian raja juga ada keris, anti semua mabuk, lembing, dan juga ada mahkota. Mahkota tu macam desta ni lah. So alat kebesaran digunakan dalam upacara istiadat pertabalan, perkahwinan dan juga kemangkatan raja. Kemangkatan iaitu kematian raja lah. So konsep-konsep ini dengan adanya daulat, dengan adanya adat istiadat, dengan adanya alat kebesaran, menjadikan raja ada kedudukan yang tinggi dan istimewa. So ini telah mengukuhkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka. Okey. So Cristiano tanya, cikgu sebenarnya ada alat muzik raja yang hanya boleh mainkan? Ya, betul. Okey, ya betul. Betul. Maknanya bermakna hanya orang tertentu sahaja yang boleh main alat muzik nobat ini. Bukan sebarangan orang. Yes. Okey. Betul. Okey. Kemudian kalau kita lihat ada tombak berambu. Kemudian begitu juga ada pending diraja. Pending tu maknanya adalah dia punya bahagian yang tali pinggang tu lah. Ini menunjukkan bahawa inilah dia alat-alat yang hanya raja sahaja ada. Okey. Orang yang mempelajarinya lah. Dia ada orang-orang yang dilantik untuk mempelajari permainan nobat diraja ini. Memang ada orang-orang tertentu sahaja. Okey. Baik. Kemudian kewibawaan. Okey. Raja memiliki ciri-ciri kepimpinan, iaitu raja dia ada sifat adil, dia berwibawa dan dia mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Ada tak orang merompak raja? Okey. Cikgu tak pernah dengar lagi orang merompak raja, tetapi kita melihat balik, sebenarnya pada satu ketika dahulu, kamu ingat tak di mana Hang Jebat pernah melakukannya? Hang Jebat. Iaitu apabila Hang Tuah, Hang Tuah ceritanya kan. Ceritanya Hang Tuah telah dihukum bunuh oleh Sultan Melaka. Kerana apa? Kerana didapati bersalah kerana ada membuat hubungan dengan dayang istana. Padahal tak buat pun. Ya. Kemudian Sultan telah mengarahkan bendahara Tun Perak untuk menghukum Hang Tuah. Maknanya hukum bunuh tau. Tetapi oleh kerana bendahara Tun Perak ni sedar akan sebenarnya Hang Tuah ni jujur, maka
Hang Tuah itu, okey, Bendahara Tun Perak telah menyembunyikan Hang Tuah di hujung kampung. Kemudian Hang Jebat dia tak tahu cerita tu. Hang Jebat tak puas hati dengan Sultan sebab menuduh Hang Tuah melakukan perbuatan itu. Padahal Hang Jebat tahu Hang Tuah takkan buat. Jadi apabila dia marah kerana Sultan telah melaksanakan hukuman itu tanpa usul periksa, maka Hang Jebat telah menghunuskan pedang dia dan telah mengamuk sehingga sampai ke Istana Melaka. Maka Sultan Melaka terpaksa berserta dayang-dayang semua terpaksa lari keluar daripada Istana Melaka. Kerana apa? Tak ada orang yang hebat boleh menentang Hang Jebat selain daripada Hang Tuah je. Jadi hulu balang yang ada dalam istana tu semua lari. Sebab dia mengamuk. Jadi dia telah duduk di dalam istana Sultan Melaka. Kan? Sultan pun lari. Jadi itu peristiwanya lah. Tapi pada waktu itulah Sultan baru menyesal dan Sultan kata apa? Andainya Hang Tuah masih hidup, pastinya Hang Tuah itu boleh mengalahkan Hang Jebat. Dan nama pun Hang Tuah takkanlah perempuan, mestilah lelaki Azim. Alah kau ni kan. Jadi barulah Bendahara Tun Perak mengeluarkan Hang Tuah dan Hang Tuah lah berjaya mengalahkan Hang Jebat. Kenapa Hang Jebat tak jadi sultan? Kalau Hang Jebat yang paling kuat, kenapa Hang Jebat tak jadi sultan? Sebenarnya menjadi sultan bukan kerana kuat atau lemah, tetapi menjadi sultan adalah berdasarkan keturunan. Kena faham tu. Menjadi sultan adalah berdasarkan keturunan. Hanya keturunan raja saja yang boleh menjadi raja. Tak kira lah kamu hebat macam mana pun, kamu tak boleh menjadi raja. Kalau kamu hebat macam mana sekalipun, tak boleh. Sebab kamu bukan keturunan raja. Kena faham tu. Ya. Ya betul. Yes sebenarnya. Baik, menjawab persoalan Cristiano. Sebenarnya masa Portugis datang, Hang Tuah sebenarnya dah nak sampai. Sebab waktu itu Hang Tuah sedang naik kapal daripada India menghala ke tanah Melayu. Namun tak sempat. Tak sempat nak menyelamatkan Melaka. Melaka telah di take over oleh Portugis. Maka dengan itu Hang Tuah telah meneruskan pelayarannya sehingga ke hujung negeri Johor sebenarnya. Baik. Seterusnya kita lihat di sini Kewibawaan bermakna raja adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Raja memerintah berdasarkan bidang kuasanya yang ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka ialah undang-undang di Melaka ya. Dan kalau kita lihat Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah adalah pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Sultan Mansur Shah menasihatkan puteranya iaitu Sultan Alauddin Riyad Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat, menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerja samalah dengan pegawai-pegawainya. Jadi sebab itu Sultan Alauddin Riyad Shah Sultan Alauddin antara sultan yang paling humble. Malam-malam Sultan Alauddin Riyad Shah ni dia turun ke Bandar Melaka, dia pergi rumah ke rumah. Waktu malam dia tengok rakyat dia tidur. Dia bukan masuk rumah lah, dia lalu saja. Dia lihat. Dan ada ketikanya dia lihat ada orang miskin. Ada juga yang dia akan terus berikan bantuan. Ini Sultan Alauddin Riyad Shah pada zaman dahulu. Jadi, oleh kerana kepimpinan pemerintah Sultan Melaka yang berdaulat dan berwibawa inilah menyebabkan pemerintahannya diterima oleh rakyat dan diiktiraf oleh kuasa luar. Iyalah adil, kemudian juga teliti dan juga sangat berhemah dan sangat mengutamakan kebajikan rakyat. Sudah tentu rakyat akan menyayangi kerajaan itu. Jadi itu yang berlaku. So Aaron tanya, kalau dulu guna duit apa? Dulu sebenarnya guna duit shilling, timah dan emas. Kesultanan Melaka banyak guna wang emas. Wang emas. Dululah.
Jadi sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada raja seperti kita perlu pertahankan institusi raja yang merupakan lambang perpaduan dan kemakmuran negara kita. Itu paling penting, kita perlu pertahankannya ya. Itu paling penting. Dan kalau kita lihat sebenarnya macam kalau kita imbas kembali apa yang berlaku sekarang. Okey, mungkin baru-baru ini kamu tak faham kenapa tiba-tiba Perdana Menteri menyarankan untuk mengadakan darurat. Okey, baik. Darurat sebenarnya yang dimaksudkan darurat itu sebenarnya adalah darurat dari sudut politik di mana semua pemimpin-pemimpin negara diminta untuk hentikan persidangan di parlimen, hentikan perebutan-perebutan kuasa dan sekarang ni berikan tumpuan kepada masalah negara iaitu COVID-19 dan juga masalah banjir di negeri-negeri pantai timur. Itu sebenarnya darurat. Maknanya darurat ni darurat sebenarnya bermaksud kecemasan. Di mana sekarang ini di waktu kecemasan, tengah COVID tengah naik. Kemudian juga dengan banjir. Takkanlah takkanlah politik masih lagi nak bergaduh pasal berebut politik. Come on, tolong lihat rakyat sekarang. Nampak tak? Raja kita, agung kita, sangat bijak. Iaitu dia kata apa? Oleh kerana kita semua negara kita menghadapi musibah sekarang ini, maka segala perebutan politik diminta hentikan. Dan sekarang, kita akan fokus kepada banjir dan juga COVID-19. Itu sebenarnya. Nampak tak kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong? Jadi itu untuk apa? Menjaga keselamatan rakyat. Sebab tu diminta darurat. Kemudian diminta untuk apa? Untuk menjaga kita punya keselamatan dengan diminta untuk PKP. Supaya apa? Supaya tidak berlaku penyebaran COVID-19 ke seluruh rakyat kita. Mungkin even though ramai yang bertanya, ya ke cikgu, tetapi ingat, kita rakyat Malaysia, kita boleh mempersoalkan, ya ke, kita boleh persoalkan. Tetapi walau macam mana sekalipun, kita adalah rakyat yang mengikut dan taat setia kepada kerajaan. Jadi apa juga cadangan kerajaan, kita follow. Apa juga tindakan kerajaan, kita harus akur dan terima. Walaupun begitu, kita masih ada akal untuk berfikir. So fikir. Fikir. Faham? Jadi bermakna di sini kita tidak mengikut ataupun follow membari buta, tetapi kita sambil follow kita berfikir adakah ianya okey ke tak okey. Right. Baik. Kemudian dalam susunan Melaka kita lihat sistem pentadbiran di mana kita lihat Sultan berada di puncak sistem pemerintahan dan pentadbiran Susunan Melaka dan Sultan melantik pembesar untuk membantunya dalam pentadbiran. So hal ini menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka gemilang. Sebab apa? Sultan dibantu oleh para pembesar. Jom kita lihat. Sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran apa? Sistem pembesar 4 lipatan. Pentadbiran Susunan Melaka sebenarnya berasaskan sistem pembesar 4 lipatan tau, iaitu 4 lipatan ni bermaksud 4 kemudian dilipat jadi 8, 8 dilipat jadi 16, 16 dilipat jadi 32. 32. Jadi itu yang berlaku. Sini kalau kita lihat sistem ini bermaksud setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi licinkan pentadbiran. Sultan akan dibantu oleh pembesar berempat, berlapan, ber-16 dan ber-32. Dan mereka adalah pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, pada peringkat kerajaan Melaka, kemudian pada peringkat jajahan, kemudian ada peringkat daerah lagi, dan ada peringkat mukim dan kampung-kampung. Jadi, setiap kawasan ada kepimpinan. Dan kepimpinan tu akan report kepada pemimpin atas dan pemimpin atas. Jadi ini menyebabkan tidak ada
Okey, tidak ada rakyat atau kawasan yang tertinggal. Malah semuanya diambil berat oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sebab itu Kerajaan Melayu Melaka boleh bertahan sehingga 111 tahun ya. 111 tahun. Nampak? Lama tak lama lah. Dan kita lihat yang kedua, faktor keduanya iaitu tugas-tugas pembesar. Pembesar kalau kita lihat telah mewujudkan satu sistem pentadbiran yang berkesan. Pembesar tugas dia apa? Dia jaga keamanan kawasan. Dia kutip cukai dan hasil-hasil lain melalui sistem serah, di mana sistem serah ini rakyat akan rela untuk menyerahkan sedikit cukai kepada kerajaan. Dan kemudian para pembesar membekalkan tenaga tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruh, maknanya tenaga pekerja melalui sistem kerah. Sistem kerah ni apa? Sistem kerah iaitu di mana rakyat macam kita ni rela untuk mengerahkan tenaga bagi membantu kerajaan. Itu tanda sistem kerah. So ada dua sistem, sistem serah dan sistem kerah. Jadi, Pemerintah Melaka juga mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Penggunaan kawasan ini sebagai tanda untuk mendapat sokongan pembesar lah bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap, dan kawasan yang dikurniakan, yang dihadiahkan kepada para pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Baik, sebelum tu, cikgu nak tanya, siapakah pembesar berempat itu? Apakah jawatan-jawatan pembesar berempat itu? Siapa tahu? Apakah jawatan pembesar berempat? Iaitu siapa? Okey, apakah nama dia? Nama jawatan tu. Nama jawatan. Ya, bendahara. Lagi? Laksamana. Lagi? Penghulu bendahari. Penghulu bendahari. Dan Temenggung. Yes, bagus. Nampak tak? 4. Ketua kelas mana ada? Kan? Zaino mandai-mandai. Okey, baik. Sebenarnya pembesar berempat tu 4 ni. Bendahara, Temenggung, Penghulu bendahari dan Laksamana. So 4. Itulah dia pembesar berempat. Dan setiap pembesar ini dia akan menerima kawasan-kawasan tertentu untuk dia perintah dan dia kutip cukai semualah. So kawasan pembesar jajahan dan daerah juga dikenali sebagai kawasan pemakanan, dan pembesar adalah dibenarkan untuk kutip cukai di kawasannya dan serahkannya kepada pemerintah. Maknanya serahkan kepada sultan sebagai ufti. Nampak tak? So tugas-tugas pembesar ni memang kira kata telah berjaya menjaga keamanan dan melicinkan pentadbiran. Inilah dia pembesar berempat. Okey. Inilah dia. Iaitu mereka juga ini pembesar peringkat pusat yang merupakan tonggak utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Mereka juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Orang kaya berempat iaitu mula-mula bendahara. Kalau kita fokus sekali mula-mula bendahara. Ya. Mereka memilih orang kaya berempat ni berasaskan kepada kewibawaan. Okey, dia punya tokoh, kewibawaan, kebijaksanaan mereka dalam menjalankan tanggungjawab. Dan itu sebenarnya dipilih, mereka dipilih daripada skill, tetapi yang paling penting mereka semua ini dilantik oleh sultan. Dia bukan vote-vote semua tapi dilantik direct oleh sultan. Sultan yang memilih. Sultan yang lantik. Sebab sultan ada kuasa. Okey. Baik. Contohnya, kalau kita lihat bendahara. Bendahara tu apa tugas dia? Dia penasihat raja. Dia juga menteri utama peringkat pusat. Dia menteri utama. Dan dia ketua turus angkatan tentera. Ketua turus ni maknanya ketua strategi. Okey, untuk angkatan perang, ketua hakim dan pemangku sultan sekiranya sultan tidak ada dalam negeri. Contohnya, sultan pergi ke luar negeri melawat kawasan-kawasan lain, maka di peringkat pusat, bendahara akan menjadi pemangku sultan. Maknanya jadi sultan sekejap. Jadi sultan sekejap. Dan zaman sekarang ni ada tak bendahara
Zaman sekarang ada lagi tak bendahara? Ada tak lagi bendahara zaman sekarang? Ada tak Ada. jawatan bendahara? Ada siapa? Dia bukan anak sultan tu ke Encik Pemangku? Bukan. Sultan. Bukan eh? Okey. Tidak. Sebenarnya zaman sekarang, sultan dia tak ada pembesar berempat, tetapi jawatan bendahara tu masih ada sampai sekarang. Tetapi dia bukan lagi guna nama bendahara. Tapi dia guna nama Perdana Menteri. Yes. Kalau dalam Malaysia, yang atas sekali Agong kan? Yang bawah dia siapa? Perdana Menteri kan? Perdana Menteri itulah sama tugas dia seperti bendahara. Sama seperti bendahara. Ya, itu sebenarnya. Kalau kita lihat, bendahara, kalau macam sekarang ni kan, kita punya Perdana Menteri sekarang iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka dia juga adalah sebagai bendahara kepada Yang di-Pertuan Agong lah. Yes. Itu bendahara. Kemudian, penghulu bendahari. Penghulu bendahari, dia pemungut hasil atau ufti, maknanya pemungut cukai. Tak ada. Tapi jawatan tu ada lagi, maknanya fungsi jawatan tu ada lagi. Tapi nama jawatan bendahara, penghulu bendahari tak ada dah. Tapi dia tukar nama lain. Fungsi masih sama. Contohnya, cikgu tengok pemungut hasil atau pemungut ufti, maknanya pemungut cukai. Ketua segala bendahari. Dekat kelas kamu pun ada bendahari kan? Apa tugas bendahari? Kutip cukai kan? Jadi betul. Dia mengutip cukai. So ketua juga penghulu bendahari ialah ketua urus setia istana, maknanya ketua bahagian urus setia di dalam istana, dan ketua Syah Bandar. Syah Bandar ialah pengurus pelabuhan. Tak boleh. Pengurus pelabuhan. Baik. Jadi zaman sekarang ada lagi tak penghulu bendahari? Nama jawatan penghulu bendahari dah tak ada. Tetapi jawatan macam ni ada lagi. Iaitu zaman sekarang dipanggil nama apa? Zaman sekarang ini namanya dipanggil Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tu samalah seperti penghulu bendahari. Iaitu dia yang mengarahkan kementerian untuk mengutip cukai, dia juga yang mengarahkan kementerian untuk berbelanja untuk pembangunan negara. Menteri Keuangan lah. Menteri Keuangan sama seperti penghulu bendahari. Nampak? Baik. Kemudian kita lihat kita lihat Temenggung. Temenggung pula ketua polis dan ketua penjara, dan beliau adalah penguasa bandar dan kota Melaka. Kemudian juga pegawai protokol istana. Kemudian hakim di darat. Jadi kalau kita katakan Temenggung ini sebenarnya bukan Menteri Pertahanan. Zaman sekarang bukan dipanggil Menteri Pertahanan. Tetapi sebenarnya Temenggung ini pada zaman sekarang ianya dipanggil Ketua Polis Negara. Dia adalah Ketua Polis Negara. Itu persamaan dengan Temenggung. Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara. Begitu juga Laksamana. Laksamana, Ketua Angkatan Laut. Kemudian pengawal peribadi raja. Bodyguard. Ketua Duta. Kemudian Ketua Utusan ke negara luar. Dan juga hakim di laut. Baik. Kalau kita lihat, Laksamana ni Ketua Angkatan Laut. Bermakna sebenarnya zaman sekarang ini Laksamana tu sebenarnya adalah Ketua Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia. Itu Laksamana. Zaman sekarang dipanggil Panglima, dipanggil Panglima. Panglima Angkatan Tentera Laut Malaysia. Panglima. Hakim di laut. Hakim di laut, kamu kena faham bahawa sebenarnya Melaka ada dua undang-undang. Undang-undang Hukum Kanun Melaka
dan satu lagi iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka yang diguna pakai undang-undang itu di kawasan Melaka. Tetapi kalau Undang-Undang Laut Melaka diguna pakai di kawasan laut untuk perdagangan, okey, untuk di atas kapal dan pelabuhan. So siapa yang menjadi hakim di situ? Laksmana. Itu maksud dia, hakim di laut. Maknanya hakim yang menjalankan Undang-Undang Laut Melaka. Satu fakta yang menarik, sebenarnya jawatan Laksmana tidak wujud. Sebenarnya tak wujud. Tak wujud sebelum sebelum Sultan, kalau tak salah juga sebelum Sultan Muzaffar Shah. Tetapi dia diwujudkan kerana ada individu itu. Kalau tak ada individu itu, tak ada jawatan Laksmana. Siapakah individu itu? Siapa agaknya? Siapa agaknya yang kerana ada individu ini, maka diwujudkan jawatan Laksmana? Sebenarnya adalah Hang Tuah. Sebab sebab Sultan nak jadikan Hang Tuah bodyguard. Bodyguard Sultan. Sebab itu salah satu tugas Laksmana iaitu pengawal peribadi raja. Pengawal peribadi raja. Jadi pengawal peribadi itu memang jawatan untuk Laksmana, dan jawatan Laksmana diwujudkan kerana adanya Hang Tuah. Sebelum tu tak ada jawatan Laksmana. Tapi diberikan kepada Hang Tuah. Betapa hebatnya individu yang bernama Hang Tuah tu ya. Sampai jadi bodyguard. Bodyguard raja, bukan main-main. Kehebatan Hang Tuah tak payah cerita lah. Dia menguasai 7 bahasa kau. 7 bahasa dia boleh bertutur dengan baik. Bahasa Malaysia, bahasa Tamil, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa apa lagi semua dia kuasai. Hang Rafi ada ke jawatan kecil? Ada tau. Ada sebenarnya. Tapi tak nama Hang lah. Ada kawan cikgu, nama adik-beradik dia Tuah, Jebat, Kasturi, Lekir, Lekiu. Memang ada. Ada. Serius, ada. Kawan cikgu. Abang dia nama Tuah. Kemudian adik dia nama Jebat. Kemudian ada nama Kasturi. Memang ada. Memang ada. Nama sebenar Hang Tuah. Tidak diketahui asal usulnya sangat, tetapi nama sebenarnya ada yang menyatakan Hang Tuah, ada yang panggil Tun Tuah. Ada yang dipanggil Tun Tuah. Jadi kita tak tahu yang mana satu, tapi masih lagi dalam kajian lah. Dalam kajian itu sebenarnya. Baik. So kita lihat pentadbiran sistem pembesar 4 lipatan yang mantap telah membawa kepada keamanan dan kemakmuran kepada Kesultanan Melaka. Jadi corak pentadbiran Melaka ini diwarisi kemudiannya oleh kerajaan Melayu yang lain. So kita patut berbanggalah dengan kestabilan sistem pentadbiran negara kita pada masa ini yang dimantapkan daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Nampak tak? Baik, jika soalan ini ditanya, bandingkan sistem pembesar Kesultanan Melaka dengan sistem pentadbiran negara kita sekarang. Macam tu lah cikgu cakap. Kalau nak bandingkan, bermakna apa? Samakan jawatan-jawatan Kesultanan Melaka ni dengan yang ada sekarang. Contohnya apa? Bendahara seperti Perdana Menteri. Kemudian juga Temenggung seperti Ketua Polis Negara. Penghulu bendahari seperti Menteri Keuangan, dan juga Laksmana adalah Ketua ataupun Panglima Angkatan Tentera Laut. Baik. Mungkin tidak ada kuis. Jangan tanya mungkin tidak ada kuis. Kita tak sempat untuk kuis. Minggu depan kita akan belajar lagi bab ini sebab bab ini luas. Ini baru muka surat yang ke-8 tau. Total ada lebih kurang dalam 20 muka surat. Mungkin minggu depan kita akan sambung lagi. Kelas ujung minggu ni kita akan sambung lagi dengan bab 5 ini sebenarnya. Bab paling panjang dalam form 2.
Tetapi bab ni menarik. Memang menarik. Nanti kita akan belajar tentang sistem perundangan, apa sistem perundangan yang ada. Okey, baik. So dengan itu cikgu buka kepada sebarang soalan untuk